Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni hari Sabtu, aku cuti. Jadi 6.50 aku dah ada dah di kebun ni. Bukan apa, mai awal-awal tak panas. Saat ni panas lilit. Saat ni nak kena mandi lah, itulah inilah. Payah. Misi hari ni nak buat part yang kelima je. Aku rasa aku nak pergi siap juga hari ni. Kalau Itik tak boleh masuk hari ni, korang-korangnya esok Itik dah boleh masuk. Aku tak sanggup dah tengok mereka berimpit-rimpit, busuk duduk dalam rebah yang kecil tu. Kesian kat mereka no. Kita belah elok-elok. Jadi tu yang aku duk pulun buat tu hari-hari sampai part yang kelima dah ni. Hari ni pagi ni mula-mula kita nak isi dulu reban Itik tu dengan pasir bagi penuh. Mas, jom kita buat kerja. Kena jaga betul-betul kepala lah. Makai nak kena dah. Jangan kena kali kedua dah. Aku rasa cukup dulu 8 kereta surung aku letak di sini. Aku nak perkata dulu. Kalau ada yang kekurangan tu, biar pergi lah lain kali lah. Cerita pasal kereta surung. Mai aku tunjuk kat hampa nah. Sat. Mai. Aku tunjuk ni. Pak Long hampa nak tunjuk kat hampa. Nampak? VV609. Semalam ramai juga orang tanya aku. Oi, kereta surung Pak Long ada nombor plate. Pasal apa hampa tahu tak? Dulu aku berkenan sangat kat nombor ni. Tapi memandangkan masa tu aku tak cukup duit. Terlepaslah aku nak bid nombor ni. Sebenarnya nombor ni aku nak buh kat motor anak aku. Tapi tak dapat lah. Siapa-siapa yang pegang nombor ni, kalau nak jual yang murah-murah kat Palong, silalah. Habang mai kat Palong lah. Palong nak belilah kalau murah. Kiranya bila dah tak dapat tu, pergi beli nombor kat kedai motor tanpa tang ni sebagai kenangan Palong lah. Palong berkenan tapi tak dapat. Mas, kita perkata dulu dalam ni. Mas. Boleh kot 2 kereta surung lagi penuh lah. 2 lagi dah. Allahu Akbar. Sepuluh round. Pak Long duk ulang alik daripada tempat pasiang sana mai tadi. Ya Allah. Lihat Sat. Apa kata hari ni aku sambil-sambil aku buat kerja, sambil-sambil aku bersembang dengan hampa, sambil-sambil aku menjawab soalan hampa. Nah, tadi kan aku dah jawab satu soalan. Ni tentang nombor plate kereta aku ni. Ni ada soalan nombor 2. Hampa tanya, Pak Long, pasal apa Pak Long tak simen? Senang nak jurus Itik. Ni nak jawab. Ni pendapat Pak Long lah. Kalau Pak Long simen, kalau aku simen semua ni, dia akan jadi mudah lah untuk kita nak cerok Itik. Tapi hampa sanggup tak tidur malam-malam atas simen? Kalau hampa tak sanggup, Itik tu pun tak sanggup juga. Macam itulah analogi yang boleh Pak Long ceritakan pada hampa. Ada lagi. Lepas ni ada lagi banyak persoalan nak cerita dekat hampa. Layan dulu. Pak Long duduk di sini sorang-sorang rasa macam ramai duk tengok Pak Long buat kerja ni. Ni penuh keliling ni. Tak apa. Hai. Okey. Jom kita buat kerja.
Habis dah perata ni. Habis satu kerja aku pagi ni. Jom kita nak buat kerja lain pula sebelum aku menjawab soalan-soalan yang lain. Jom, mai. Cara aku misin di bahagian bawah. Aku tak misin dari atas sampai bawah sebab aku nak guna rumput ni sebagai lapik dia di dalam lau nanti, di dalam keban nanti. Aku tak bawa spek hari ni. Spek sendiri tak bawa, spek nak misin rumput pun tak bawa. Jadi kena berhati-hati lah. Kata macam ni sikit lah masa mesin. Aku tak tahulah hampa setuju ke tak setuju ke dengan aku. Lepas kita bubur pasir tu, kita kena bubur jerami ataupun buah habuk kayu nak bagi dia kering. Aku jerami pun tak ada, bukan ada padi di sini. Nak cari habuk kayu pun tak mana pun aku tak tahu. Aku pun fikir alternatifnya biar aku misi rumput ni. Rumput-rumput ni aku akan himpun lagi, aku pergi bubuh dalam sana. Tapi bila lepas kita bubuh rumput yang baru ni, kita jangan buat masuk itik lagi. Kalau kita buat masuk itik, licin, dia ingat dia punya makanan. Biar bagi dia kering dulu, kita masukkan, biar kering. Tak ada petang saat ni ke baru kita masuk itik ataupun pagi esok kita masuk itik. Boleh macam tu. Alternatifnya. Ada juga hampa duk tanya, ni soalan nombor berapa tak tahulah aku nak jawab. Pak Long, awak ni nampak macam energetik sangat. Tenaga lebih. Bukan macam tu, aku dari kecil-kecil dulu pun memang macam tu. Aku nak cerita sikit lah. Masa aku di college dulu sebelum nak jadi cikgu lah, aku ambil PJ juga. Kemudian aku study dekat U pun ambil option PJ juga. Di sekolah pun mengajar PJ juga. Lah ni, kalau dalam bahasa mudah lah, aku jadi cikgu ni atas tiket pendidikan jasmani. So kalau hampa nampak aku ni over power tu, biasalah, orang PJ kan. Banyak orang tanya kat aku macam tu, pasal apa nampak macam ni. Sebelum aku terlupa, ada juga orang tanya, ni cooldown Pak Long ni nampak macam komando lah, macam askar lah. Nak abang sikit. Di sekolah aku ada kadet tentera. Aku ni masa mula-mula masuk ke sekolah aku lah ni, dilantik sebagai ketua guru kadet tentera tu. Jadi aku ni dihantar kursus ke Ipoh selama sebulan lebih untuk mendapatkan paku lah. Adalah pangkat sikit. Dan lah 3 tahun aku duduk dalam pegawai kadet PKBM tu. Kemudian sekolah aku wujudkan satu lagi unit uniform JPJ. Jadi aku tukar lah unit. Bila tukar unit kira pencen lah. Pencen pegawai kadet PKBM. Jadi masa aku pergi kursus tu adalah latihan-latihan sikit macam tentera. Pernah lah tembak. Pernah lah masuk hutan. Pernah lah pakai baju askar. Tu sebab kalau hampa perasan aku ada baju askar, ada topi askar. Daripada situlah itu dilantik secara rasmi bang. Okey. Aku harap apa yang aku ceritakan hampa ni boleh memberi inspirasi dan menjawablah pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan hampa. Aku ni bukan kuat terang mana pun, tapi aku dah buat kerja seorang-seorang ni rasa macam hampa ramai-ramai duk tepi bagang duk tengok aku buat kerja. Pak Long. Aku pun kedebak angkat tang. Rasa semangat. Ramai oh. 4,000 orang duk tengok aku. Macam tu lah lebih kurang analogi dia. Okey? Faham kau dah? Ni rumput jenis cow grass. Rumput ni makan pun sedap ni. Syok macam tidur atas sofa.
kapek hijau tu. Kawan-kawan, kalau hampa tengok, aku dah siap dah buah kapek hijau kat depa. Aku rasa lepas ni kita kena buat pintu je lagi. Lepas buat pintu, kita kena buat finishing. Tengok mana-mana lubang-lubang yang ada lompong-lompong tu, kita kena bubuh lah. Jangan bagi ada ruang-ruang untuk musuh-musuh masuk. Nah. Tang mana nak buat pintu? Hampa dah nampak kan? Terpelohong besar ni kan? Aku dah tengah fikir lah ni, nak buat besar terus ke ataupun nak buat kecil sikit. Macam mana Aku nak guna zinc yang balance daripada aku buat pondok dulu. Ada satu lagi ni. Tapi dia, kalau hampa tengok, dia berlekuk-lekuk. Aku tak mau berlekuk-lekuk. Aku nak ketuk bagi sama. Ni nak buat pintu pagar kebang itik aku. Maka siaplah aku ketuk bagi lepiak semua. Inilah jadi macam ni. Nanti kita kerat sikit, kita buat pintu reban itik kita. Lepas 2 jam setengah aku buat bangsai itik ni, aku rasa dah siap dah semua, cuma finishing saja. Yang tak buat lagi tu cuma pintu je lah. Tapi sebenarnya aku tak sanggup dah nak tengok itik-itik aku yang besar-besar tu duduk dalam reban yang lama. Apa kata kita ubah depa dulu, masuk ke reban baru, kita buat partition sikit, kemudian baru kita buat pintu dia. Sampai siap lah. Belum tu, hari ni aku nak hadiah kat depa. Mandi kolam dulu sebelum masuk rumah baru. Jom, kita tak boleh angkat banyak-banyak masuk dalam kolam. Tak larang nak ligan, besar-besar lah. Kita ambil sikit-sikit, bagi dia mandi, bagi dia bersihkan diri. Lepas tu baru kita buat masuk dalam reban baru. Jom. Cepat. Siapa nak mandi dulu? Nak masuk rumah baru? 4 ekor saja. Alah, aku tak pergi mandi lagi, nah. Sebenarnya aku baru sedar itik ni dia kaki dia pengkak rupanya. Bila kita tak dalam air dia tak dapat nak berenang, tenggelam timbul. Jadi aku tak layak lah. Hak ni dia pengkak sikit kaki. Kaki pengkak tahu tak? Cari lah dalam kemah dewan noh. Oleh kerana aku tak 3 ekor tadi tu dalam kolam, puas kepung nak suruh depa naik, depa tak mau. Jadi hak geng-geng tu hampa tak boleh turun kolam. Terus masuk di sini nah. Kita pindah dululah itik ke sini. Dia pun boleh berjalan-jalan. Ruang tu besar sikit. Kalau aku nak balik lagi, aku cuma tutup bahagian ni dan tutup macam tu dulu pun dah kira okey dah. Alhamdulillah tak ada apa boleh masuk tu. Cumanya pintu ni rasanya macam tak larang nak buat dah hari ni. Dah dekat 3 jam dah duduk sini. Jadi yalah, dalam istilah PJ dia habaq burn out dah aku ni hari ni. Tengok, hampa boleh tengok sendiri betapa seronoknya mereka dapat ruang yang besar. Bolehlah berjalan-jalan, kalau tidak berimpik-impik, kesian kat mereka. Petang sana aku main settlekan apa yang patut. Letih dah ni Pak Long ni. Ni bekas hayak ni kan, dah tak cukup dah satu, kena beli satu lagi. 12 jam, 14 jam boleh habis dah hayak tu. Tak ada satu hari lah. Kan kata mereka saja seronok duduk atas kapek hijau, duduk dalam ruang yang boleh berjalan-jalan, boleh berlari-lari. Aku pun seronok juga.
tengok kebebasan mereka. Kita bela biarlah ruang yang cukup untuk mereka membesar dengan elok. Aku rasa cukup dulu part yang keempat. Ada lagi ke part yang kelima? Kalau aku rasa aku nak buat, aku buat part yang kelima. Mungkin part yang kelima tu cuma buat finishing, buat sikit-sikit saja lagi. Jumpa lagi dalam episod-episod yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak setia dari part 1, part 2. Ada yang setia dari permulaan video aku buat YouTube dulu. Salam jumpa lagi dalam video-video aku yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hip hip hooray!